Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil dan pengurusi seluruh jawatan kuasa, Al-Fadil Imam Bilal dan seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis ilmu ringkas kita antara Maghrib dan Isya pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita peluang dan juga ruang untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap saat dan masa yang kita peruntukkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi satu keuntungan dan bukan menjadi satu ruang penyesalan kepada kita di hari di mana semuanya berada dan juga berhadapan dengan penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya penyesalan dan pengharapan untuk kembali semula ke dunia dan hidup walaupun sekejap di hari akhirat nanti semata-mata kerana menyesal ataupun terkilan kerana mempunyai peluang untuk mempertingkatkan ibadah di dunia, tetapi ianya itu tidak diisi dengan perkara-perkara yang sebaiknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masa itu sentiasa mendahului kita dan kita diajar oleh Al-Quranul Karim tentang fasa dan kehidupan kita di dunia ini. Antaranya kalau kita perhatikan di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perjalanan dan juga plot cerita kehidupan setiap manusia di dunia. Dan kita diajarkan tentang permulaan dan juga pengakhiran. Bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu semua bermula dalam keadaan yang daif, yang dhaif ataupun lemah. Maksud lemah ini adalah bila kita lahir, kita pun tak ingat, orang lain yang bagi tahu dan ingatkan kita. Lahir sahaja seorang anak Adam, dia mempunyai cukup sifat alhamdulillah, ada mata, tangan, kaki, tetapi dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bermula kehidupan manusia dengan lemah kerana ada semuanya tetapi tidak dapat digunakan. Contoh, mempunyai kedua belah tangan, anak kita yang lahir alhamdulillah cukup sifat, kita terima cucu cukup sifat, tengok budak tu ada dua tangan, tetapi tangan itu pun tak mampu untuk menyuap makan untuk diri sendiri. Budak kecil memang begitu, dan begitulah permulaan kehidupan kita sebagai manusia. Kita kena disuapkan makan. Makan pula tak boleh dengan makanan-makanan yang pejal, yang keras. Dia bermula dengan makanan yang mudah untuk dihadam ataupun diterima kerana semuanya lemah. Ada sepasang kaki, tetapi kaki itu pun lemah, tak mampu untuk bukan sekadar berjalan,
Apatah lagi nak berlari, nak berdiri pun tidak mampu. Ini adalah merupakan permulaan hidup manusia. Perlu didukung, dipapah dan juga dibantu daripada segala sudut. Badan itu kotor, mulut itu komok dan sebagainya pun kena orang lain yang tolong dan juga bantu bersihkan. Antara itu, ini permulaan yang pertama dan masa berlalu. Sama ada kita sedar ataupun tidak, dia berjalan. Seperti mana ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu daripada keadaan kamu yang lemah, kamu menjadi quwwah. Bahasa Arab kuat di dalam bahasa kita. Biasanya orang terjemahkan ini dengan usia muda, belia, pemuda, pemudi, remaja dan sebagainya. Ini tempoh umur yang semua orang kuat. Kalaupun dia itu rasa dia biasa-biasa, dia itu yakin yang kalau orang tengok dia tak kuat, tapi dia itu jiwanya akan rasa kuat. Yang sebelum tu tak boleh berlari, sekarang dah boleh berlari laju. Dulu nak angkat badan sendiri tak boleh, orang lain kena dokong. Bila sampai usia muda, malam pesta muda-mudi tu, bila sampai usia muda, dia jadi kuat, dia boleh angkat apa-apa barang yang berat dan sebagainya. Bab makan, jangan cerita. Membujur lalu, melintang patah. Bukan zaman muda je. Sekarang pun ya juga. Mungkinlah. Ya. Makanlah apa saja. Tak ada fikir pun pasal itu, ini dan sebagainya. Seingat saya zaman saya sekolah tahun awal-awal 80-an dulu. Tak adalah orang nak fikir sebut perkataan kolesterol tu, tak ada dalam kamus rasanya. Apatah lagi dengan jenis-jenis penyakit yang lain. Ikutlah kita nak makan apa saja. Ini masa muda. Zaman di mana orang kata kolagen itu makin masih lagi tebal dan juga kita mampu untuk buat apa saja. Masa ini jangan ada orang larang. Lagi orang larang tak bagi buat, lagi kita akan buat. Dia umpama orang tolak bola masuk dalam air, kolam ke, sungai ke, laut ke, lagi tekan ke dalam, bola tadi dilepaskan lagi tinggi melonjak bola tadi itu. Itu fizik. Dia punya konsep momentum naik ke atas. Lagi orang kata jangan tengok, yang itulah yang nak tengok. Jangan buat, yang itulah yang dia buat dan sebagainya. Ketika ini, orang biasanya terlupa bahawa masa itu berjalan. Dalam keadaan kita memiliki kuasa, kita ada jawatan, kita ada kelebihan, kita ada kekuatan dan tenaga, kebiasaannya kita terlupa, tapi Allah ingatkan kita balik dengan disambung ayat ini dengan lafaz thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yang bermaksud kemudian dalam keadaan kamu seronok, rasa kuat, rasa hebat, apa saja boleh buat dan sebagainya, Allah jadikan kamu daripada keadaan kuwatan, kuat tadi, balik semula kepada dha'fan. Sama perkataan yang digunakan di awal ayat tadi, yang bermakna dari kuat, Allah jadikan kamu dha'if. Allah jadikan kamu lemah semula. Dan kali ini Allah tambah satu lagi kalimah, iaitu wa dan syaibatan. Perkataan syaibah ini senang terjemahan, artinya usia tua, berusia ataupun berumur. Allahu yakhluqu ma yasha. Allah lah yang boleh mencipta apa saja yang Allah kehendaki. Jadi bila kita tua ini, pastinya orang tua yang dah umur 60, 70, 80, 90, contohnya, mesti tak sama dengan budak kecil yang baru lahir.
Tetapi kenapa Allah gunakan perkataan dhaif yang sama? Budak baru lahir lemah, sampai peringkat usia tua nanti lemah balik. Pengulangan perkataan di dalam Al-Quranul Karim, dia tidak membawa makna yang sama. Walaupun ejaannya sama, bunyinya sama, tetapi dia membawa maksud tersirat yang lain. Lemah pada ketika mana mula lahir, mula kehidupan, adalah kerana kurangnya ilmu. Tak tahu macam mana nak gunakan tangan. Tak tahu macam mana nak atur langkah kaki untuk berjalan dan sebagainya. Tetapi lemahnya ketika berada di peringkat yang ketiga adalah setelah kita diberikan pilihan dan peluang melakukan segala-galanya. Nanti sampai ke peringkat yang kita tak mampu nak buat apa-apa, jadi lemah balik. Lemah inilah yang dikatakan sama perkataan dengan yang pertama, sebab dia bukan sama daripada sudut orangnya berbeza, tapi sama itu daripada sudut sifatnya, kriterianya, ciri-cirinya. Apa cirinya? Contoh, bila sampai ke usia yang sangat tua, kita dah jadi macam yang baru lahir. Iaitu, kita nak makan suap sendiri pun dah tak boleh. Orang lain yang kena tolong suapkan. Dah suap, orang lain yang kena lapkan mulut, bersihkan mulut. Orang lain yang kena bawa ke bilik air untuk bersihkan najis, untuk mandi, tukarkan pakaian, baju dan sebagainya. Bagi makan ubat. Nak berjalan, kalau dulu masa mula-mula didokong, sekarang ini sampai usia tua mungkin tak didokong macam dulu. Tapi mesti dipapah, mesti ditolong. Kalau tak nak orang lain tolong, tambah satu lagi kaki. Jadi kaki yang ketiga. Sama ada kaki yang ketiga tu diperbuat daripada kayu koka yang dibeli di Mesir. Ataupun yang dibeli masa pergi umrah ke haji. Pakai tongkat ke mana-mana. Ini subhanallah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tak tunggu sampai usia tua. Setengah kata usia 30 lebih, setengah kata dah dekat-dekat 40. Imam Syafi'i dah mula pakai tongkat. Bukan sebab dia memang perlukan tongkat untuk berjalan, tapi dia nak mengingatkan diri dia bahawa dia telah pun beranjak daripada usia muda kuat tadi dan nak bersedia untuk kepada fasa yang seterusnya. Ada kita saja-saja bawa tongkat pakai? Jarang. Ada? Itu masa bertugas KRT dan rukun tetangga. Mungkinlah gurau je. Begitulah keadaannya. Jadi kita ini subhanallah, walaupun kita sekarang berada di fasa mana sekalipun, maka ianya selagi mana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti di dunia ini, maka itulah yang kita laksanakan dan kita usahakan. Firman Allah, wattaqullaha mastata'tum, yang bermaksud hendaklah kamu semua wahai pembaca Al-Quran bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa yang kamu termampu. Ayat ini seakan kalau sekali tengok nampak macam iya tak iya je suruh bertakwa. Sebab Allah kata bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu boleh, setakat yang kamu mampu. Seakan macam tak serius. Arahan tu nak makan-makan, tak makan sudah. Begitulah lebih kurang. Tetapi maksudnya bertakwalah kepada Allah mengikut setakat kemampuan kamu. Manusia diarahkan untuk pertamanya mentaati Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehabis mungkin apa yang dia mampu. Sebab manusia ni bila tak diuji susah, dia takkan tahu kekuatan sebenar dia. Kalau tak diberikan ujian dalam hidup, dia takkan tahu tahap kesabarannya boleh tahan sampai mana. Selagi mana tidak diberikan tekanan, ditolak sampai ke dinding. Maksud tolak ke dinding tu dah tak boleh nak pergi belakang lagi dah.
maka ketika itu dia akan jadi kuat lebih daripada apa yang dia rasa dia boleh buat. Lantas, sehabis mungkin, semampu mungkin sebenarnya merujuk kepada usaha yang bersungguh-sungguh setakat yang kita mampu untuk kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling ampuh dan mudah adalah dengan kita menyantuni rumah Allah Subhanahu wa taala, surau, masjid dan sebagainya, dan kenalah dengan topik yang nak kita kongsikan. Kita masuk pada muka surat 31 dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini masuk dalam subtopik yang baru, iaitu adab dukhulil masjid. Adab untuk masuk ke dalam masjid. Kata penulis iaitu Al-Imam Ghazali At-Tusi, fa idza aradta dukhula ilal masjid, apabila kamu hendak masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka hendaklah kamu dahulukan kakimu yang kanan. Ajar anak-anak kita tentang al-yamin di dalam Islam ataupun tayammun. Maksudnya adalah sentiasa mengambil keberkatan dalam apa yang dibuat dengan mendahulukan yang kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Di mana? Di tangga masjid luar tu ke? Ataupun dekat pintu sliding door ni ke? Di mana sahaja. Saya cadangkan kalau boleh biar daripada awal tempat kita letakkan selipar kita ataupun kasut kita itu dah masuk ke dalam masjid, maka dulukan kanan. Pakai baju, jubah ke baju Melayu ke apa ke, sarung itu dengan mulakan dengan sarung tangan kanan ataupun kaki kanan. Bila ditanggalkan ataupun tukar, maka ia dengan sebelah kiri. Mulakan semuanya dengan sebelah kanan. Begitulah masuk, langkahkan kaki dengan kaki kanan. Wa qul, kata Imam Ghazali, dan ketika masuk langkah kaki itu hendaklah kamu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Iaitu bacalah selawat, ya Allah kurniakanlah rahmat dan kurniakanlah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabatnya. Selepas berselawat dengan selawat yang tam, selawat sempurna, maka dibaca doa Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik, yang bermaksud, wahai Tuhan, ya Allah, ampunkanlah segala dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Subhanallah, bila masuk ke dalam rumah Allah, maka doanya adalah kita minta agar Allah ini membuka pintu. Pintu apa? Iaitu pintu rahmat. Kita diajar di dalam Al-Quran dan juga menerusi nas al-hadis ataupun as-sunnah tentang konsep pintu ni. Dalam Quran disebutkan tentang berapa pintu neraka, berapa pintu syurga. 8 pintu neraka, 7 pintu syurga itu ada disebutkan. Tentang minta rezeki digunakan perkataan bab ataupun abwab yang membawa makna pintu. Konsep pintu di dalam Islam ini yang banyak diterapkan menerusi doa dan sebagainya, dia membawa maksud bukan sekadar tempat untuk keluar masuk, tetapi dia menjadi satu tiang seri. Orang kata dalam istilah komunikasi sekarang sebagai the first impression, gambaran yang awal, gambaran yang pertama. Orang nak melihat bagaimana, orang nak memberikan komen, nak menilai sesuatu bangunan dan sebagainya, dia bermula dengan pintu. Kalau dulu ada tiang seri, buat istana ke dan sebagainya, dia kena besar, gah di situ.
Apa yang kena ada kat situ, kalau nak tunjukkan kehebatan, diletakkan guard, para pengawal dan sebagainya ada di situ. Di situlah juga diletakkan apa juga syarat, makluman dan juga sebagainya. Jadi pintu ini adalah merupakan perlambangan kepada akan dapat sesuatu, akan masuk sesuatu kepada diri kita. Dan selama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berniat i'tikaf ni, kita duduk di surau, duduk di masjid, di rumah Allah, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rahmat-Nya. Doa ni nampak macam simple. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmat-Mu. Tetapi sebenarnya perkataan rahmat, dia adalah merupakan faktor penentu kejayaan atau kegagalan seseorang. Benar masuk ke dalam syurga adalah ataupun menerima anugerah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dituai pada hari akhirat, sememangnya berdasarkan kepada jihad ataupun usaha yang bersungguh-sungguh. Tetapi untuk masuk ke dalam syurga, maka syarat yang paling utama sebenarnya bukan tak perlu ibadah. Ibadah memang kena buat kau-kau sehabis baik. Tapi syarat yang paling utama adalah mendapat dan dianugerahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepotong hadis sahih diselitkan sebagai salah satu daripada hadis 40. Kita baca hadis ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, Nabi direkodkan bersabda, lan yunjiya ahadakum, tidak ada seorang pun yang di kalangan kamu ni akan terselamat. Kamu buat qiyamul lail, kamu sedekah, solat, zakat, seorang pun kamu ni tidak akan selamat nanti di hari akhirat. Para sahabat terkejut dengan Nabi kata begitu. Lalu mereka bertanya semula kepada Nabi, qalu wala anta ya Rasulullah, kamu pun tak selamat jugalah kalau macam tu wahai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala ana, kata Nabi, aku pun tidak akan terselamat nanti di hari akhirat illa, kecuali orang yang akan selamat di hari akhirat adalah illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala kurniakan dan bekalkan kepada aku rahmat-Nya. Makna rahmat ini adalah belas kasihan, simpati ataupun kesian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya macam kita. Ibarat beginilah, kita nak mohon anak kita masuk ke sekolah. Daripada sekolah rendah nak masuk ke sekolah menengah. Daripada menengah nak masuk ke college atau college university ataupun ke university. Nak mengharapkan syarat kelayakan, bukan anak kita, cucu kita seorang je yang layak. UPKK, PSRA. Tengok anak kita dapat 5A, 6A. Ya Allah, beribu anak orang lain pun semua 5A, 6A. PSRA, anak kita dapat mumtaz, 5 mumtaz. Ingatkan dah hebat dah. Rupanya keluar statistik, beribu orang di Selangor ni dapat mumtaz. Nak masuk sekolah tu, paling ramai dia boleh ambil 150 orang. Yang sekolah ni 200 orang. Yang sekolah ni 80 orang. Yang dapat, yang layak itu untuk mohon berpuluh ribu, tapi yang diterima masuk sebab itulah sahaja kelayakan untuk masuk tempatnya mungkin beratus sahaja. Sama juga dengan kita dah habis belajar, anak ataupun anak kita habis belajar, buatlah resume, CV tebal-tebal, masukkan semua sijil-sijil yang ada, tunjukkan transkrip keputusan peperiksaan, nak mohon kerja. Pergi ke satu syarikat ataupun jabatan agensi,
tengok syarat-syarat untuk mohon kerja, rasa layak ni. Ada 3 syarat di situ. Satu, ketinggian 5 kaki 3 inci. Kemudian yang kedua, berat 43 kati. Syarat yang ketiga, tahan maki. 3 syarat ni dah mencukupi, memang layak dah nak mohon. Tapi rupanya ramai lagi yang tahan maki. Yang lebih hebat lagi kena tahan maki daripada kita. Jadi, daripada katalah 10 orang calon nak mohon satu kerja. Kerjanya hanya ada 1 kosong. Yang datangnya 10 orang. 10 ini layak. Maka bagaimana penilaian dan pemilihan? Nak ambil 10? Tak boleh. Kerana jawatan tu, warren peruntukannya, gajinya cukup untuk seorang saja. Ataupun kalau dia boleh ambil ramai pun, dia tak perlu. Seorang cukuplah. Apa nak ramai-ramai? Maka daripada mana datangnya? Antara sesama manusia, inilah yang dipanggil sebagai rahmah. Yang ni calon A, bagus ni, hebat. Calon B, ya Allah menariknya. Calon C, ya Allah cantiknya. Calon ni, semua ada kelebihan. Akhirnya, yang menilai itu manusia, dia terpaksa pilih daripada 10 orang ni, pilih seorang saja. Maka dia akan pilih bukan berdasarkan berapa A yang ada tadi. Dia tak pilih dah berdasarkan berapa soalan boleh jawab, sebab semua boleh jawab. Maka dia menggunakan penilaian hatinya. Saya rasa ini boleh, tapi saya rasa yang ni lah yang lebih sesuai. Masa tu dah tak fikir pasal layak dah. Sebab semua layak. Kalau tak layak, tak mohon dah. Tapi masa tu hanya fikir siapa yang paling sesuai. Kita cari calon menantu. Macam tu juga untuk anak kita. Ramai yang berkelayakan untuk menjadi anak menantu aku ni. Contohnya. Cukup syarat-syaratnya. Pandai masak, pandai mengemas, pandai itu, ini dan sebagainya. Tapi akhirnya tak boleh pilih semua-semua. Pilih seorang sahaja. Maka ketika itu dah tak fikir lagi layak. Hanya fikir yang sesuai. Lantas dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa apabila nak masuk ke dalam syurga, amalan ini melayakkan untuk proses sebelum masuk syurga. Apa namanya? Dipanggil sebagai mahsyar, kumpul. Kemudian dipanggil sebagai hisab, hitung amal satu persatu. Yang ketiganya adalah bersihkan potong itu ini. Ada orang datang tuntut pahala kita sebab kita ada hutang dengan dia tak habis. Ada orang datang tuntut pahala dari kita sebab kita ada buat salah pada dia dan tak berlaku maafkan. Ada orang terambil harta orang begitu gini sampai habis peringkat tu. Masuk yang keempat, barulah mizan, iaitu ditimbangkan yang bersih tadi. Untung bersih tu baru timbang. Dia bukan macam orang jual buah-buahan sekarang. Dalam tu 5 ulas je. Tapi harga tu ikut timbang dengan kulit, dengan duri semuanya. Kalau boleh dengan dia punya tangkai, kalau tangkai tu ada daun, tak dipotong daun tu pun. Sebab daun tu pun akan menambahkan sedikit lagi dia punya berat tu. Tapi timbangan ini yang mizan itu adalah yang dah bersih. Orang dah ambil, orang dah ambil. Kau dah ambil orang lain punya pahala dah gitu ni. Ini namanya untung bersih. Akhir dah habis selesai bab amalan, barulah nak masuk ke syurga Allah. Nak lalu titian sirat dan sebagainya. Maka ketika itulah rahmah. Rahmah ni belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara cara yang paling ampuh, subhanallah, bagi tahu pada anak-anak kita untuk diampunkan dosa dan juga untuk beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan sentiasa menyantuni dan juga sentiasa ulang-alik ke rumah Allah, ke masjid, surau dan sebagainya. Sambung Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u. Katalah bila kamu masuk ke dalam masjid dan kamu melihat ada orang yang sedang menjual ataupun ada orang yang sedang membeli sesuatu. Kalau ada dalam masjid berlakunya transaksi jual beli. Ada orang yang menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk bisnes, untuk berjual beli, sehingga melalaikan dengan tujuan awal kita memakmurkan masjid ini. Faqul, maka kata Imam Ghazali, katakanlah kepada orang yang mementingkan jual beli ini, la arbahallahu tijarataka, iaitu mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Muslimin dirahmati Allah, jaranglah kita berlaku, kita lihat dekat saf pertama ni orang jual kicap, saf kedua orang jual tasbih, tak ada lah. Yang di luar tu kalau jual tu tak ada masalah. Tapi kenapa disebut tentang tijarah, tentang perniagaan dalam masjid? Ini kerana di antara sebab di dalam Al-Quranul Karim, perkataan tijarah dalam bahasa Arab yang banyak sekarang bank, perbankan, institusi dan sebagainya gunakan perkataan yang sama, tijarah. Makna tijarah ini adalah perniagaan dan dia diulang banyak kali dalam Al-Quranul Karim. Perniagaan ini cara paling mudah, dia ada orang yang jual dan juga dia ada orang yang beli. Lantaran itu, dia seharusnya tidak berlaku dan tidak boleh di-associate atau disekalikan dengan ibadah utama di rumah Allah ini, iaitu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala menerusi ibadah-ibadah yang khusus seperti pelaksanaan salat, membaca Al-Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Ingat lagi dalam surah Al-Jumu'ah ketika mana disebutkan tentang apabila iza nudiya lis-salati, bila diseru azan untuk solat fardu Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk menyediakan diri mengingati Allah, wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, berhentilah berniaga. Ini dua-dua arahan ini kepada peniaga dan juga kepada pembeli. Ada yang kata, saya dah tak ada dah, tapi dah orang datang hula duit, jadi saya bagi je lah apa yang dia nak, air ke dan sebagainya. Dia kena dua-dua. Peniaga pun kena pada ayat ini, pembeli pun sama juga. Tidak ada sebarang jual beli, kerana bila dah dipanggil, diseru dengan azan, ketika itu dua saja yang paling besar yang perlu fokus semua, iaitu 2 khutbah dan juga 2 rakaat solat fardu Jumaat. 2 khutbah ini dia berperanan menggantikan, leveling dengan 2 rakaat yang pertama dalam solat fardu zuhur. Solat Jumaat ni 2 rakaat saja. Zuhur asalnya adalah 4 rakaat. Maka kerana itu kena bagi tahu kepada para jemaah kita, jangan hanya datang di hujung-hujung waktu untuk solat fardu Jumaat. Dia kena datang sebelum daripada imam memulakan naik mimbar dan juga memberi salam, memulakan khutbah. Kerana ada hadis sahih yang lain yang dinyatakan pada hari Jumaat, setiap pintu masuk rumah Allah tempat didirikan solat fardu Jumaat itu, di setiap sudut, depan, belakang, kiri, kanan, laluan motor, laluan tikus, mana saja pintu utama, maka berbondong para malaikat berdiri mencatat kehadiran sebab nak bagi markah. Tetapi apabila imam naik ke mimbar dan memulakan khutbah, maka malaikat pun semua menutup buku amalan, buku kehadiran tu ditutup. Maksudnya sangat besar, iaitu pertamanya adalah kehadiran selepas daripada itu sudah tidak ada makna lagi.
Kerana dah ditutup, ibarat kita hadir tapi tak ada bukti hadir. Yang mencatat tu kehadiran itu yang awal-awal tu dah tutup buku, walaupun kita hadir dah tak ditulis. Subhanallah, itu memberikan kesan yang sangat besar kepada kualiti hari Jumaat kita. Sebab itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perniagaan ini ada masanya memang kena berhenti. Dan di dalam rumah Allah, khususnya ketika mana telah pun dimulakan dengan ataupun diisi dengan ibadah-ibadah yang khusus, maka jual beli itu ditinggalkan. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dallatan faqul la raddallahu 'alaika dallataka. Yang bermaksud, dan bila pula kamu melihat yang hilang, faham elok ya, harta yang hilang, maka katakanlah la raddallahu 'alaika dallataka. Moga-moga Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Pertama, tidaklah bermaksud AJK masjid dan surau, kalau ada orang tertinggal barang, kita buang je barang tu. Tidak. Bukan juga bermaksud kita tidak mengambil cakna tentang nilai harga milik orang lain. Tidak. Tetapi jangan sampai harta benda kita ini yang kita bawa sama-sama ke rumah Allah menjadi satu tarikan lain. Patut di masjid ini kita fokus kepada membesarkan nama Allah, tapi apa yang kita bawa itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin" dalam Quran. Yang bermakna, bawalah perhiasan kamu ke dalam masjid setiap kali kamu datang masjid. Maksud perhiasan ini, bila pergi ke masjid, kita kena jadi orang yang particular, orang yang berhati-hati. Pastikan pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang perhiasan yang baik. Bukan main sarung sahaja. Ianya mesti bersih. Kalau kita sekarang ada orang biasa kata handphone ni lah. Handphone ini pun sebahagian daripada perhiasan. Jangan pula menjadikan di rumah Allah, handphone ini menjadikan kita jauh dan terasing daripada orang lain. Dia menjadi satu tarikan lebih daripada tarikan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhentilah di situ. Ada ruang insya-Allah sikit kita buka sebelum kita azan fardu Isya. Kalau ada sekiranya soalan. Ini dah ada soalan pertama dah ni Sila. Allah Allah kalau ada. Silakan. Baik, soalan yang sangat baik, subhanallah, dan dialah realiti yang berlaku. Berdasarkan kepada qaul ulama tafsir tentang ayat daripada surah Al-Jumu'ah, wa dzarul bai'a, tinggalkanlah, berhentikanlah transaksi jual beli, dia melibatkan semua, yang solat dan yang tidak solat, yang meniaga air, jagung dan juga pisang goreng cheese itu saja sebut, sebab belum pernah lagi kita punya more selepas Isyak ada pisang goreng cheese. Malam ni ada. dan tu juga. Kadang-kadang yang meniaga tu suami isteri. Jadi, okey, bila azan suaminya tu pun siap-siap berwuduk dan datang solat, tapi isterinya terus mengusahakan perniagaan, maka jawapannya juga tidak dibenarkan. Jual beli ini dia merentasi gender dan juga merentasi orang yang solat dan juga tidak solat fardu Jumaat atas apa sebab sekalipun, baik penjual ataupun pembelilah. Wallahu a'lam. Sila kalau ada. Isyak kita ku apa je? 8.34. Kalau ada. Nak masuk ke golden goal ni.
sebelum wisil penamat? Ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih pada soalan yang baik juga. Pertama, sebelum kita nak menghukumkan tentang pendapatan mereka tu, dia kalau tak ada penawaran, tak adalah permintaan. Ya, dia demand penawaran dengan permintaan itulah. Dia dua-dua. Baik. Sebelum itu, sebelum pergi kepada hukum, saya sangat lebih cenderung kepada untuk kita ambil apa-apa pendekatan yang secukupnya dan selayaknya untuk memastikan itu tidak berlaku. Islam ini subhanallah, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sifatnya mudah. Wala yushadud din illa ghalabah. Kalau ada orang yang nak menyusah-nyusahkan dan juga menjadikan agama ini complicated, dia sendiri yang akan kalah. Dia sendiri yang akan tidak terurus. Jadi, pada fikir saya, untuk memastikan agar tak sampai ke situ, maka pihak yang ada autoriti perlulah untuk sentiasa memberikan maklumat tentang hukum ini. Banyak dah masjid-masjid yang sudah bertaraf kompleks ataupun dipanggil sebagai kompleks Islam. Kita pun insya-Allah surah At-Taqwa ini insya-Allah sama-sama doa agar dapat kita bina masjid hajat kita itu dapat, dan kalau ikut plan lantainya memang akan ada kios, akan ada kedai-kedai. Tujuannya adalah untuk menjadi pusat sehenti, bukan serenti, sehenti, iaitu one stop center, agar adanya ekonomi Islam boleh dijana, boleh dibuat beberapa pintu homestay dan sebagainya. Jadi, kepada peniaga-peniaga ini perlulah untuk didekati, disantuni, disampaikan maklumat dengan cara yang baik. Sekali mungkin tak cukup, tapi kena berterusan agar tak sampai kepada peringkat itu. Kedua, barulah bila semua buat yang tadi itu, barulah sampai kepada lambat kita balik malam ni. Barulah kita sampai kepada soal hukum tadi. Subhanallah. Pertamanya adalah apa-apa pendapatan, sama ada daripada jualan langsung macam tadi, ataupun menerusi gaji yang kita dapat, atau kita buat suatu perkara, kita buat satu job lah katakan, tugas, kita ada allowance, kita ada honorarium, kita ada bayaran dan sebagainya, maka kita sendiri pun sebenarnya tak tahu tentang kesahan dan juga kesucian pendapatan kita tadi. Lantaran itu, bagi mereka yang berpendapatan, mesej yang kita kena bagi adalah dia perlu untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga, iaitu menunaikan ibadah zakat. Kerana zakat ini konsepnya penyucian, pembersihan. Tak tahu datang daripada sumber mana, tapi ianya dibersihkan dengan kita mengeluarkan sejumlah kadar bayaran untuk zakat. Jadi konsep yang sama boleh kita pakai kepada rakan-rakan kita yang mengusahakan perniagaan ini, iaitu kita tidaklah sampai ke peringkat kita nak katakan apa yang dia dapat transaksi ketika mana khutbah tengah berjalan, kita tidaklah sampai peringkat nak katakan pendapatan itu haram, tak boleh guna pakai. Dia boleh untuk guna pakai pendapatan tersebut. Namun, yang pentingnya adalah bagaimana cara dia membersihkan atau menyucikan. Kalau cukup kadar nisabnya, ya, itu zakat.
Tapi kalau tidak cukup, maka dia pergi kepada sedekah, kepada infak dan sebagainya. Kita boleh bantu tu. Jawatan kuasa masjid dan surau boleh bantu bagi mereka agar ada sebahagian mereka faham tentang hukum. Ada sebahagian mereka mungkin memang nak berniaga untuk pendapatan sara hidup, tak ada sumber kewangan lain, tapi mungkin mereka tak berapa jelas tentang hukum. Apa kata kita bantu? Contohnya, kita mungkin boleh minta kepada mereka, tak kiralah berapa collection mereka pada setiap Jumaat tu, habis Jumaat pukul 2.30 ke, tutup semula kemah, maka mereka ini diminta untuk menyumbang sedikit kepada tabung masjid. Jumlah sedekah terpulang kepada kemampuan mereka. Maka ruang ini dia adalah. Kadang-kadang peniaga ni dah duduk dah, tetapi yang datang nak membeli tu, permintaan tu yang sangat-sangat menduga tu. Dan bab kena duga ini, Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah panjang lebar tentang, kalau tuan-tuan pernah dengar tentang kisah Bani Israel yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjala ikan ataupun memancing ikan pada hari Sabtu. Tapi bila naik pada hari Sabtu, masa itulah Allah uji ikan banyak melompat-lompat, menari-nari depan dia. Orang yang kaki joran, kaki pancing ni, tak boleh tengok ikan melentuk-lentuk. Pada dia tu seksi sungguh lah. Dia tak boleh. Pada dia tu masa itulah nak kena ambil. Bagi tahulah kepada rakan-rakan kita yang meniaga, gitulah. Allah Subhanahu wa taala uji time yang tak dibenarkan, time itulah yang nampak yang banyak. Yang buat perniagaan pakai handphone pun kena juga kita bagi tahu. Contohnya yang buat transaksi online, masa itulah job masuk, masa itulah orang order. Kita hanya perlu tekan satu je accept pembelian ataupun tempahan tu. Tapi kalau ianya hari Jumaat, dah azan, khutbah mula, maka itulah yang kita kena tahan diri kita. Jadi, kita berlaku adil kepada mereka, terserahkan pada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kualiti pendapatan yang mereka terima. Mungkin itulah sahaja pendapatan yang memang mereka sangat-sangat perlukan. Namun dalam masa yang sama, hukum tetap hukum dan menahan atau mencegah dia lebih baik daripada merawat ataupun menghukum selepas daripada suatu perkara itu berlaku. Itu pandangan dan respon saya lah terhadap isu yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan silap pastinya daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.